Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk video kali ini, tajuk yang kedua iaitu tajuk hadis. Suatu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan 7 golongan yang akan mendapat naungan ataupun perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika tidak ada suatu pun naungan ataupun perlindungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk rujukan, boleh rujuk modul pada halaman bermula daripada halaman ke-11 sehinggalah halaman-halaman yang berikutnya. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang umat Islam, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahawa pada penghujung kehidupan kita, kita akan meninggal dunia, dan kemudiannya pada penghujung kehidupan di dunia ini akan berlakunya hari kiamat, dan sejurus selepas itu kita ini akan dihimpunkan di padang mahsyar. Tuan-tuan, padang mahsyar ini digambarkan sebagai suatu tempat yang dilapangkan dengan penuh keluasan, dan padanya tidak ada suatu bentuk ataupun tempat untuk kita berteduh. Pada ketika ini digambarkan matahari ini berada berdekatan dengan kita sehingga setiap manusia akan merasai kepanasan tersebut. Ada yang berkeringat ataupun berpeluh sehingga peluh ini menenggelamkan buku lali mereka. Ada pula yang peluh ini lebih banyak daripada itu sehinggalah ada yang tenggelam kerana peluh sendiri. Walau bagaimanapun, menerusi hadis ini, Nabi SAW telah memberi gambaran pada ketika saat yang dahsyat itu terdapat 7 golongan yang akan Allah pilih untuk diberikan naungan dan perlindungan pada ketika itu. Tuan-tuan, bukan satu perlindungan yang kecil, tapi perlindungan yang cukup besar, kerana perlindungan ataupun naungan ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, kalau di dunia ini kita ini mendapat sedikit perlindungan, kita ini mendapat sedikit layanan ataupun perlindungan yang sangat baik, layanan VVIP, itu pun sudah jadi satu benda yang sangat menerujakan dan menggembirakan kita dan membezakan kita daripada manusia yang lainnya. Ini kan pula kalau kita ini boleh mendapatkan perlindungan dan naungan daripada Allah SWT, sudah tentu itu merupakan satu perkara yang cukup besar. Nak lihat siapa yang bakal mendapat naungan ini? Maka kita lihat hadis Nabi SAW yang berikut. Qala Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zillu, al-imamul adil, wa syabun nasya'a fi ibadati rabbi, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun talabat sumra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah SWT pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana Allah SWT jua. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak zina oleh wanita yang kaya dan cantik, tetapi dia menolaknya sambil berkata, aku takut kepada Allah SWT. Yang keenam, seorang yang bersedekah dan menyembunyikan perbuatan sedekahnya, sehingga digambarkan bahkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan ataupun diberikan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah SWT dikala seorang diri sehingga mengalir air matanya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, maka daripada hadis ini dapat kita fahami bahawasanya naungan Allah SWT atau perlindungan yang diberikan oleh Allah SWT yang hadirnya nanti dalam apa jua bentuk, itu merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah SWT.
yang tidak mampu untuk dimiliki oleh kebanyakan manusia, hanya mampu dimiliki oleh segelintir manusia. Maka kita lihat kembali, yang pertamanya tadi ialah pemimpin yang adil. Pemimpin ini dia merupakan ketua, dan termasuk di sini ketua-ketua untuk semua peringkat. Ketua mungkin ketua negara, ketua negeri, ketua di kampung, bahkan kalau di sekolah ataupun di kolej, majlis pemimpin pelajar, ketua-ketua dom, mungkin ketua-ketua blok dan sebagainya. Maka tidak ada istilah seperti kita kata hanya seorang AJK biasa saja, tidak. Walaupun hanya seorang AJK, namun di atasnya itu dia letakkan satu amanah kepemimpinan. Maka seandainya jika dia melaksanakan tanggungjawab pemimpin itu dengan baik, dengan amanah, maka mudah-mudahan Allah memberikan dia satu teduhan, satu naungan ketika di padang mahsyar kelak. Pemimpin yang adil ini, pemimpin ini dia menjalankan tanggungjawab kerana Allah SWT, dan dia menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin, sehingga dirasakan oleh orang-orang yang di bawah pimpinannya, merasakan telah pun mendapatkan keadilan yang sewajarnya dan jauh daripada perasaan dianiaya dan sebagainya. Maka kalau kita dilantik menjadi pemimpin, seharusnya kita ini cuba untuk memimpin dengan sebaiknya. Maka kalau kita lihat contoh tauladan pada ketika zaman sahabat, mereka-mereka yang dilantik menjadi pemimpin ini merasakan begitu berat amanah itu sehingga sukar untuk melelapkan mata kerana merasakan begitu beratnya tanggungjawab dan amanah tersebut. Seandainya mereka ini gagal untuk melaksanakan amanah tersebut, maka mereka merasakan bahawa mereka ini tidak berkemampuan untuk menjawab di hadapan Allah SWT kelak. Yang kedua, pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Pemuda yang menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah, mereka ini merupakan orang-orang yang membesar, disuburkan diri mereka ini dengan agama Islam. Mereka dididik daripada kecil, ataupun mereka ini semenjak usia remaja melakukan hal-hal yang berkaitan dengan agama dengan sebaik mungkin, melaksanakan tanggungjawab, melaksanakan solat dengan sebaik mungkin. Mereka ini menyibukkan diri mereka dalam hal agama. Maka kalau dalam hal solat, mereka ini solat, menyibukkan diri dengan solat, sama ada disuruh ataupun tidak disuruh, sama ada di rotan ataupun tidak di rotan, sama ada dipaksa ataupun tidak dipaksa. Mereka ini melaksanakan solat kerana mereka memang ingin menyibukkan diri mereka dengan solat. Tuan-tuan yang mulia, untuk melakukan sesuatu amal ketaatan ketika remaja lah usia yang terbaik. Kerana yang pertama, hanya remaja ini memiliki keupayaan fizikal yang tinggi. Dan yang kedua, seandainya seorang itu telah membiasakan dirinya dengan melaksanakan pelbagai amalan ketaatan bermula daripada remaja, maka pada ketika usianya meningkat naik untuk melaksanakan sesuatu ibadah itu, dia sudah jadi mudah. Namun kesukarannya ialah pada ketika usia remaja ini merupakan satu fasa di mana kita ini cenderung untuk menceburi ataupun melakukan sesuatu perkara yang baru, sehingga kadang-kadang membelakangkan syariat Allah SWT. Jadi remaja yang menyibukkan dirinya kepada Allah, insya-Allah Allah akan kurniakan naungan, perlindungan ketika di padang mahsyar. Yang ketiga, satu orang yang hatinya tertakluk pada masjid. Hatinya ini tertakluk pada masjid, kerap kali pergi ke masjid untuk apa? Untuk mengerjakan solat berjemaah. Dan tidak senang, tidak tenang kalau tidak dapat pergi ke masjid. Kalau tak dapat pergi masjid, rasa ada sesuatu perkara yang kurang. Kalau di asrama itu, dia sentiasa, kalau solat, waktu solat dia akan pergi ke surau. Waktu solat pergi ke surau. Bila balik ke rumah, bila balik ke kampung, dia sentiasa memikir-mikir malam ni nak pergi ke masjid mana, nak pergi ke masjid sini, nak pergi ke masjid situ dan sebagainya. Ini satu orang yang hatinya tertakluk pada masjid ini, Allah masukkan ke dalam salah satu daripada 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Yang keempat, 2 orang yang bercinta ataupun mengasihi kerana Allah SWT, jumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. 2 orang ini dia menjalinkan hubungan persahabatan, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Menjalinkan hubungan persahabatan kerana Allah. Jadi dia bersahabat kerana apa?
saya bersahabat dengan anda kerana anda mengingatkan saya kepada Allah SWT. Begitulah sebaliknya. Sebaliknya, kalau satu hari nanti sahabatnya itu meninggalkan agama, maka dia akan tinggalkan kerana dia menjalinkan hubungan persahabatan kerana Allah. Kalau satu orang itu meninggalkan agama, maka dia pun tinggalkan sahabat itu. Kalau sahabatnya itu terus-terus dalam agama, maka dia terus bersama dengan sahabatnya itu. Jumpa kerana Allah, nanti kalau pisah pun kerana Allah juga. Lelaki yang didatangi oleh wanita yang cantik, yang kaya, ajak berzina, tapi dia menolak kerana takutkan Allah, bukan kerana tidak tertarik. Perempuan itu diakui cantik, pada pandangan matanya perempuan itu cantik, cukup sempurna. Diakui perempuan itu memang memiliki sejumlah kekayaan yang menggiurkan, namun dia menolak itu kerana dia takutkan Allah. Dia tolak perempuan itu bukan kerana tidak cantik, bukan kerana tidak berharta. Ia cantik, berharta, tapi dia tolak kerana dia lebih takutkan Allah SWT. Dia lebih takutkan azab Allah SWT. Maka termasuk dalam kelompok yang 7 ini. Satu orang yang memberi sedekah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga digambarkan tangan kiri tak nampak apa yang tangan kanan berikan. Itu menunjukkan kepada dia sedekah dalam keadaan yang sepenuh ikhlas. Kadang-kadang setengah orang itu dia memberikan dan kemudiannya dia meniatkan ikhlas, namun tetap sukar untuk mendapatkan keikhlasan yang sebenar. Kerana kadang-kadang dia tertewas dengan bisik-bisik syaitan, yang akhirnya dia merasakan dirinya merupakan orang yang kerap memberi sedekah dan juga banyak memberi sedekah, maka tidak jadi juga ikhlas. Akhirnya dia menjadikan sedekahnya itu sebagai satu perkara yang menimbulkan riak dan ujuk pada diri. Memberi sedekah dan mengungkit-ungkit itu juga tidak ikhlas. Memberi sedekah untuk menunjuk itu juga tidak ikhlas. Dan yang terakhir, warujulun zakarallaha khalian. Dia ingat Allah pada ketika dia sendiri-sendiri, dia sunyi-sunyi sehingga meleleh air mata dia. Tentunya mulia mengalir air mata kerana mengingati Allah SWT. Ini mempunyai satu nilai yang cukup besar. Mengingati Allah pada ketika bersunyi-sunyi ini mungkin disebabkan oleh, yang pertamanya kerana banyaknya dosa, yang keduanya kerana mencintai dan merindui Allah SWT, tidak sabar-sabar menjumpai ataupun menemui Allah SWT dalam keadaan yang Allah SWT redha. Maka demikianlah isi pengajaran untuk tajuk hadis pada kali ini. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan lantas ilmu tersebut mampu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.